Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, tidak dan jangan kurang yang baik itu daripada sekurang-kurang suci. Dan jangan, kalau tak jelas bagi tahu, dan jangan kurang yang baik itu daripada sekurang-kurang suci. Ini syarat yang ketiga. Masalah kitanya, masalah yang pertama, masa itu surah yang pertama ialah perempuan itu yang baru datang haid, mana pertama kali dia datang haid, dan dia tu dapat berbeza antara darah-darahnya dengan sifat. Maka hukum utamanya yang kuat itu haid, yang dhaif itu istihadah. Maka dengan sebab hukum dia yang kuat itu haid, dengan sebab yang kuat itu haid dihukumkan, dan yang dhaif itu istihadah dihukumkan, maka dengan sebab hukumnya begitu, maka syarat dianya, syarat yang pertama kita ulang, jadi jika ada ia yang kuat, yang qawi itu cukup sehari semalam dan lebih, maknanya tak kurang daripada sehari semalam. Sebab kita hukum kata yang kuat tu haid, memang haid tak kurang daripada sehari semalam. Dan jangan melampau akan sebanyak-banyaknya, iaitu 15 hari, yang 15 hari dan malam. Sebab untuk hukum kata dia tu haid memang tak kurang daripada sehari semalam dan tak kurang, tak lebih pada 15 hari 15 malam. Dan syarat yang ketiga, dan jangan kurang yang dhaif itu daripada sekurang-kurang suci. Sebab yang dhaif itu kita hukum kata darah tu darah istihadah. Maka darah istihadah memang bukan dia darah haid, perempuan di dalam darah istihadah dalam suci. Maka suci ini sekurang-kurang suci ialah 15 hari 15 malam.
Sebab tu syarat yang ketiga tu dia katanya jangan kurang, maknanya tiada kurang yang dhaif. Sebab yang dhaif itu kita hukum darah istihadah, maka yang dhaif itu jangan kurang daripada sekurang-kurang suci ialah 15 hari 15 malam. Itu syarat yang ketiga. Dengan berturut-turut. Dengan berturut-turut ni syarat yang keempat. Dengan berturut-turut tu syarat yang keempat. Maknanya yang dhaif itu syarat dia je berturut-turut. Yang dhaif itu syaratnya berturut-turut. Berturut-turut. Sebab misalnya kita katanya 10 hari hitam, 10 hari merah. Maka merah tu mulai daripada hari yang ke-11 tu merah straight. Sampai lebih pada 15 hari mulai daripada terakhir. Jangan-jangan tidak berturut-turut. Kalau kita katanya kalau katanya 7 hari, 10 hari hitam. Lepas tu 2 hari merah. 2 hari pula hitam, 2 hari pula merah. Maka itu jadi maknanya yang dhaif, yang merah itu tidak berturut-turut. Maka sekiranya kalau tak berturut-turut tu, maka tidak dikatakan perempuan itu yang mempunyai berbeza darah. Itu mana kata berturut-turut seperti 15 hari. Ini seperti 15 hari ini sekurang-kurang suci ya. Jadi mana jangan kurang yang itu daripada sekurang-kurang suci dengan berturut-turut. Maknanya seperti 15 hari dengan berhubung. Maknanya tak putus-putus. Sekira sekira-kira dapat dihukum tahunnya yang tak salah. Sekira-kira dapat dihukum tahunnya tahun perempuan antara dua darah, maka maka sama ada yang demikian itu dhaifnya itu maka sama ada yang demikian itu apa demikian itu dhaif. Kalau maka sama ada yang kalau gini lebih jelas. Maka sama ada yang dhaifnya itu kemudian daripada darah yang qawi atau mendahulukan dia daripada yang qawi atau pertengahan. Cakap pun dia susah.
Jadi syarat yang ketiga dia sambung sekali dengan syarat yang keempat. Yang dhaif itu jangan kurang daripada sekurang-kurang suci. Dengan syarat pulanya berturut-turut. Dia katanya jangan kurang yang dhaif itu daripada sekurang-kurang suci. Dan berturut-turut. Macam mana sekurang yang dhaif itu jangan yang dhaif itu jangan yang dhaif itu jangan kurang yang dhaif itu daripada sekurang-kurang suci dengan berturut-turut. Apa tu seperti itu bisa bagi jangan kurang yang dhaif itu daripada sekurang-kurang suci dengan berturut-turut. Seperti 15 hari dengan berhubung. Sekira-kira dapat dihukumkan tahurnya perempuan antara dua darah. Ini dan kita ni masalahnya kita hukum untuk perempuan ini ya pertama kali dia datang haid dan dia dapat membezakan antara darah sebab tengok yang kuat dan yang sebab darah dia sekali kuat sekali maka kita hukum kata yang kuat itu haid. Maka yang kuat tu apabila katanya dia tu haid maka memanglah tak kurang daripada sehari semalam, tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Maka istihadah kita hukum kata suci. Istihadah tu kita hukum kata suci. Maka apabila kita kata istihadah tu kita hukum kata suci, maka mestilah dia tu tak kurang daripada 15 hari. Sebab sekurang-kurang masa suci itu 15 hari 15 malam. Lepas tu dari pula ni syaratnya yang dhaif itu berturut-turut, berhubung-hubung. Tidak menyelangi kulit yang kuat. Supaya dapat kita hukum katanya suci antara dua haid. Sebab kita katanya sekurang-kurang suci itu 15 hari, maksudnya sekurang-kurang suci antara dua haid. Maka seperti ini bisa bagi jangan kurang yang dhaif, mana tidak kurang yang dhaif itu daripada sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci itu ialah 15 hari 15 malam. Dengan berturut-turut. Seperti 15 hari. 15 hari ke 16 hari ke tetapi tak kurang daripada 15 hari. Sebab tu dia kata seperti. Mana 16 hari pun boleh jadilah, 17 hari pun boleh jadilah. Sebab yang dhaif itu kita hukum kata istihadah. Istihadah tu maknanya hukumnya suci sebab bukan haid. Maka suci pada kurang 15 hari. Maka kalau 15 hari, kalau 16, kalau 17 atau lebih banyak, itu tak mesti 15 hari. 15 hari atau lebih banyak. Tapi sekurangnya 15 hari. Dengan berhubung sekali. Sekira-kira maknanya tak kurang daripada sekurang-kurang suci itu, mana tak kurang daripada 15 hari. Sekira dapat dihukum tahurnya antara dua haid. Memang maksud katanya kita yang dulu katanya suci antara dua haid, sekurang-kurang suci antara dua haid itu
Haid, suci, haid. Haid, suci, haid, suci, haid, suci. Maka suci antara dua haid itu sekurang-kurangnya 15 hari, 15 malam. Maka yang dhaif itu maka yang dhaif itu memanglah tak boleh kurang daripada 15 hari, 15 hari, 15 malam. Supaya dapat kita hukum kata yang dhaif itu ialah suci antara dua haid. Maka sama ada yang kematian itu dhaifnya itu kalau nak jelas tafsir ini, maka sama ada yang dhaifnya itu lagi senang. Nak maka sama ada yang kematian itu dhaifnya itu mana yang dhaif itu kemudian ini datang kemudian daripada darah yang qawi atau mendahulukan dia. Mendahulukan dia. Mendahulukan dia akan maka sama ada yang demikian itu dhaif itu kemudian daripada darah yang qawi. Jadi mana yang dhaif itu berlaku datang selepas pada darah yang qawi atau mendahulukan dia daripada qawi. Maknanya mendahulukan dia daripada qawi, maknanya datang selepas pada darah. Mendahulukan dia daripada qawi, maknanya dia datang dulu daripada darah yang qawi yang kuat. Maksudnya atau mendahulukan dia daripada qawi, maknanya dia datang dulu daripada qawi, daripada darah yang kuat. Atau pertengahan. Pertengahan. Jadi antara dua kuat. Kuat dan kuat. Tentunya ini saya tulis tak boleh. Jadi misalnya misalnya ya, nak tulis. Saya nak tulis tak boleh. Tak nak tulis tak boleh. Kita tulis misalnya.
Contohnya kita kita katanya pertama kali dia datang bulan yang pertama, cuba tulis ya. Laptop saya nak tulis tak ada masalah sikit. Kita katanya bulan yang pertama, pertama kali dia datang haid. Selalu jelaskan. Bulan yang pertama kita katanya 10 hari puas. 10 hari hitam. 10 hari puas sebab dia hitam. Lepas tu 20 hari merah. Maknanya banyak. Jadi bulan yang pertama kita katanya 10 hari. 10 hari 10 hari hitam kuat. Lepas tu kata pulanya 25 hari. Pertama, bulan pertama dia datang tu dah jadi masalah. Kita katanya dia datang 10 hari yang pertama hitam. Kemudian 25 hari 25 hari 25 hari baik sebabnya merah. Kemudian 5 hari pula sekali lagi cuba kita buat misal 10 pertama kali dia datang 10 hari hitam. Lepas tu 25 hari baik merah. Tapi ini cari berhubung-hubung berturut atau pagi berhubung. Tadi tu ni 10 hari hitam, 20 hari merah straight. Jadi dah jadi 35 hari kan. Lepas tu kita katanya 5 hari merah hitam pula. 5 hari hitam tu. Uh, 5 hari hitam pula. Dah jadi 40 hari kan. Dah jadi 40 hari. Kemudian kita katanya 20 hari merah. 20 hari merah. Mana dah dapat 2 bulan. Dah dapat 2 bulan. Kemudian kita katanya 10 hari hitam pula. 10 hari hitam pula. Kuat. 10 hari hitam pula.
Habis tu 20 hari merah dhaif. Jadi uh, kita buat contohnya, tamu 10 hari kuat sebab hitam. Lepas pada 10 hari kuat hitam tu, 25 hari merah, maknanya dhaif. 25 hari merah, maknanya dhaif. 10, 25 dah 35 hari. Habis tu 5 hari kuat sebab hitam. 5 hari kuat sebabnya hitam. Habis tu 20 hari dhaif sebab merah. Dah dapat 2 bulan. Kemudian 10 hari kuat hitam. Itu kita ubah sikit. 10 hari kuat hitam. Lepas tu 20 yang biasanya kita tulis 20 hari dhaif. Kita ubah jadi 22 supaya senang nak tengok sekejap ni. 22 dhaif sebab merah. Sekali lagi. Ikut tertib dia. Nanti tulis ikut saya kata. Pertama 10 hari kuat hitam. 10 hari hitam atau 10 hari kuat. Lepas tu pula 25 hari merah dhaif. Habis tu 5 hari hitam kuat. Habis tu 20 hari merah dhaif. Habis tu 10 hari hitam kuat. Habis tu 20 hari merah dhaif. Ah, 22 dhaif merah. Gitu ya. Maka tengok kita katanya pertama 10 hari yang pertama kuat kan. 10 hari kuat itu kita hukum kata haid. Maka boleh ke tidak tu kita nak kata kuat yang 10 hari yang pertama yang hitam yang kuat tu boleh ke tidak, tengok dengan syarat dia. Boleh ke tidak kita nak hukum kata dia tu haid, boleh ke tidak? Jawabnya boleh. Sebab tak kurang daripada sehari semalam, tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Betul. Selepas pada 10 hari kuat hitam tu, masuk pula yang kedua, 25 hari merah. 25 hari merah. Maka 25 hari yang merah ni, tapi syaratnya steril. Tak putus bersama-sambung. Bukan kata 2-3 hari merah, 2-3 hari hitam, 2-3 bukan steril.
Seterusnya. Maka 25 hari yang merah yang dhaif ni boleh tidak kita nak kata dia dengan sebab dia tu straight berhubung bersambung terus. Boleh ke tidak kita nak kata darah 25 hari yang merah ni istihadah? Boleh, sebab dia tu tak kurang daripada 15 hari ya. Dia syaratnya jangan kurang daripada sekurang-kurang suci. Maka dia dah 25 hari lebih pada 15 hari. Sebab kitanya syarat bagi yang hukum kata suci itu tak kurang daripada sekurang-kurang haid, sekurang-kurang masa suci. Ini dah 15 hari. Dia pada kurangnya 15 hari. Habis tu masuk 5 hari kuat. Sudah. 5 hari kuat ni boleh kita hukum kata haid kan. Boleh kita hukum kata haid sebab dia tak kurang daripada sehari semalam dan tak lebih daripada 15 hari 15 hari malam. Maka habis tu 20 hari merah dhaif. Boleh juga kita nak kata istihadah sebab tak kurang daripada 15 hari. Sekurang-kurang masa suci. Lepas pada tu masuk pula bulan yang 30 hari hitam pula kuat haid itu. Lepas tu 22 hari merah dhaif. uh, 22 hari dhaif. Maka kita tengok dhaif yang pertama yang ikut kita tulis yang pertama yang dhaif itu 25 hari kan. Dhaif yang kedua ialah 20. Itu kita katanya dhaif suci di antara dua haid. Maka kalau kita tengok dhaif yang 25 tu dia duduk di belakang hitam 10 hari kan. Dhaif yang 25 merah yang 25 tu dia duduk di belakang hitam 10 hari. Tetapi dia duduk belum pada yang hitam 5 hari. Itu. Jadi boleh kita kata yang 25 tu boleh tak tidak kita kata dia tu duduk di antara dua hari. Boleh kan? Boleh sebab belum pada dia kuat hari kerana dia badannya kuat 5 hari. Maknanya dia tu boleh kata dia tu suci antara dua hari. Lagi pulanya kepada kuat yang sebelum pada dia maknanya 25 hari itu pilih kepada satu sudut pulanya dia jatuh kemudian daripada hitam 10 hari. Dia itu kemudian daripada dan pilih kepada dia ni 25 hari ni dahulu daripada kuat yang 5 hari. Mana dahulu daripada gitulah. Maka itulah syarat-syarat dia. Jadi maknanya dengan sebab pertama kali dia datang dan maka dia dapat sebaiknya dia dapat membezakan sifat-sifat darahnya. Ada dapat sekali dapat kuat, sekali tengok darah dia tu dhaif. Maka kita hukum katanya yang kuat tu haid, yang ringan yang dhaif itu istihadah, tapi disyarat. Yang kata itu memanglah tak kurang pada sehari semalam, tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Inilah faedah yang kita kenapa kalau kenapa kena tahu sekurang-kurangnya berapa, sebanyak-banyaknya berapa. Di sini kita boleh nak guna di sini. Tengok nak hukum kata yang hitam yang kuat tu memanglah kata haid tak boleh kurang pada sehari semalam, tak boleh lebih pada 15 hari 15 malam. Itu jadi syarat pertama dan syarat yang kedua dalam kitab. Maka lagi pula yang dhaif itu kita hukum kata istihadah. Istihadah ni hukumnya suci sebab kena solat, kena puasa kan.
Kalau datang istihadah itu hukumnya saddainul hadas, seperti itu kena masuk, kena tutup dengan kapas atau semuanya, seperti itu. Maka apabila kita hukum kata darah yang dhaif itu darah suci, bukan dia darah haid, darah istihadah hukumnya suci, maka suci ini memang suci sekurang suci di antara dua itu tak kurang daripada sekurang dia 15 hari atau lebih banyak. Maka tapi syaratnya betul-betul. Itulah. Tadi kita kembali kepada kitab kita. Maka ini apabila dikatakan apa dia? Maka inilah dikatakan mempunyai 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 beza darah. Maka inilah maka inilah apabila sebuah syarat ni apabila dikatakan mempunyai, ini perempuan tu mempunyai bezakan darah, beza darahnya, beza darahnya, sebab yang kuat, yang dhaif, yang kuat, yang dhaif, yang diperoleh 3 syarat ini. Dia bilang 3, tapi sebab dia bilang 3 syarat. Sebab kita tengok baris yang keempat, syarat yang pertama, jika ada ia cukup sehari semalam dan syarat pertama. Syarat yang ketiga, syarat yang kedua, jangan lampau ia akan sebanyak-banyak. Ya, 15 hari, maknanya 15 hari muamalah. 2. Yang ketiga, jangan kurang yang dhaif itu daripada kurang suci dengan berturut. Ini istri. Tetapi setengah kita tu dia bilang dia dapat. Dia bilang kata jangan kurang. Syarat yang ketiga, baru yang kelima, jangan kurang yang dhaif itu daripada sekurang-kurang suci. Bila 3 situ. Bilang 3. Dengan berturut-turut tu apa? Tapi tak apalah, benda tu cukup. Cumanya bila jadi asing ke tidak asing. Dia katanya sekiranya dapat syarat yang sekiranya apabila seorang perempuan yang pertama kali dia datang ke sana itu, dia dapat membezakan darah-darahnya, lagi pulanya sempurna cukup syarat yang 3 atau 4 syarat tadi, maka itulah. Jadi maknanya 3 syarat tadi atau 4 syarat tadi itu syarat nak dihukum kata yang mempunyai berbeza darah. Faham kita? Jadi maknanya yang pertama ni, perempuan yang pertama ni ialah dengan baris yang kedua, yang baru haid, yang mempunyai beza darahnya. Mana dia dapat membezakan darah. Maknanya nak boleh panggil kata dia dapat membezakan darah, dia dapat membezakan darah sekiranya cukup syarat, 3 syarat ni masuk dalam katanya yang mempunyai beza darah. Kalau cukup 3 syarat atau kita bilang 4 syarat sini, boleh dikatakan dia tu mempunyai beza darah. Maka manakala cedera satu daripada 3 syarat tadi,
maka dikatakan tiada tamyiznya. Maka kita kata dia ni orang yang tidak mempunyai tamyiz. Jadi dia begini, perempuan yang tiada pertama kali yang pertama kali datang haid kan, perempuan yang pertama kali datang haid ni ada kalanya ikut perempuan mustahadah yang kita buat jadual haid tu. Cuba tengok perempuan yang mustahadah yang kita buat jadual hari itu, tengok kepada sebelah yang tiada beradat. Tiada beradat tu yang pertama kali dia datang haid. Yang beradat yang pertama kali dia datang haid. Maka ini terpecah kepada dua bagai, dapat membeza dan tiada dapat membezakan darah. Jadi maknanya sekiranya kalau darah dia datang sekali kuat sekali dhaif, sekali kuat sekali dhaif, dia pertama kali datang darah pertama kali datang, tetapi bermasalah, putus sehingga lebih pada 15 hari, maka kita kata sekarang dah 3 bulan. Sekarang dah 3 bulan. Macam misal yang kita tulis sana. Habis itu dia dapat membezakan darah. Nak kata dia ni pertama kali yang tiada beradat yang dapat membezakan darah, dengan maknanya dia tengok darah dia tu sekali kuat sekali dhaif. Ini masalah membeza. Perempuan yang dah mempunyai, tengok bahagian kedua, bagi kedua tu yang baru datang haid, yang mempunyai beza, maka hukum untuk dia macam mana? Hukum untuk perempuan yang mempunyai beza ni, hukum untuk dia ni dhaif, istihadah, kuat, haid. Tetapi dengan syaratnya 3. Syarat ni syarat untuk nak kata dia ni yang mempunyai beza darah. Apabila dia mempunyai beza darah, dia baru datang haid, dia dapat membezakan darah, maka ambil yang kuat haid, yang dhaif itu istihadah kalau cukup syarat. Tetapi maknanya kalaulah tak cukup 3 syarat yang tersebut, maka kita bilang dia 4 syarat yang tersebut, maka tidak dikatakan orang yang mempunyai beza darah. Maknanya tak boleh ambil hukum yang kuat haid, yang dhaif itu istihadah. Bahkan masuk dalam hukum perempuan yang permulaan yang tidak mempunyai beza. Ambil hukum itu kalau tak cukup syarat ini. Kerana katanya 3 syarat yang disebut tadi, syarat nak dihukum di atas perempuan yang pertama kali datang haid itu perempuan yang mutamayizah. Kalau cukup syarat 3 syarat, panggil perempuan yang dapat mempunyai membezakan darah. Kalau cukup, tetapi kalau tak cukup syarat itu, kita panggil perempuan pertama kali, panggil dia perempuan yang mempunyai yang pertama kali datang haid, tak dapat nak membeza akan sifat-sifat darahnya, maka apabila tak dapat membeza, maka tak ambil dah hukum kata yang kuat haid, yang dhaif itu istihadah. Sebab kita ni tujuh masalah perempuan istihadah. Ini yang telah dulu bilang. 7. Maka setiap 7 bagai itu ada hukum masing-masing. Ada hukum masing-masing. Satu macam mana hukum dia? Seperti kita kata di sini, pertama kali datang haid yang mempunyai beza darahnya, maka hukum dia yang kuat dhaif, yang kuat haid, yang dhaif itu istihadah. Itu hukumnya. Nanti ada hukum masing-masing.
Jadi mana 3 syarat tersebut untuk nak jadi bagai kalau masuk kata dia pertama kali datang haid mempunyai membeza. Dengan mana kalau tak cukup syarat yang 3 tadi tak masuk dalam bahagian yang pertama. Faham ya? Itu mana katanya maka inilah apabila dikatakan mempunyai bezanya yang dibuat oleh 3 syarat. Maknanya apabila dapat 3 syarat bolehlah kita katanya dia mempunyai membezakan darah. Sebagaimana baris yang kedua. Maka manakala cedera setiap terluput satu daripada syarat yang 3 maka dikatakan tiada tamyiz mana kita kata yang tidak mempunyai tamyiz, tidak mempunyai beza. Maknanya makna hukum begitulah. Misalnya seperti ada darah yang seperti ada darah yang kawi itu tiada cukup. Kita tengok ini. InsyaAllah kita sambung. Muka ini kita sepada itu dulu. Bahasan bahagian yang pertama belum selesai lagi. Belum selesai lagi. Ini nak misal bagi tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat bukan yang mempunyai beza darah. Alhamdulillah. Sebenarnya syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.